Yo, what's up everyone? Apa khabar semua? Alright, so video ni khas untuk mereka yang selalu tanya saya, Coach, adakah you buat cheat day atau tidak? So yes guys, I do a cheat day. Besok is my cheat day, tomorrow is my cheat day. Now cheat day saya tak buat selalu. Saya buat mungkin dalam sebulan, seminggu atau 2 kali. Yang seminggu tak, sebulan 1 atau 2 kali macam tu lah, tengok macam mana nafsu makan saya. Now cheat day ni, apa itu cheat day? Cheat day adalah di mana you pilih satu hari daripada norma diet harian you yang sihat. You akan makan makanan tak sihat sepanjang hari tu. Okay, now siapa yang patut dapat cheat day ni? Tak semua orang boleh buat cheat day, tak semua orang, betul. Macam mana you nak tahu you layak buat cheat day ke tidak? Tengok badan you. You tengok cermin, kalau you puas hati dengan usaha you rasa badan you okay, okay buat cheat day. Tapi kalau you tengok cermin, you tengok badan you macam tak adalah sampai tahap yang you nak, saya tak sarankan buat cheat day. So, you nak tahu you boleh buat cheat day ke tidak? Bergantung, tengok cermin, you buat sepuas hati, boleh buat, tak ada masalah. Alright, so sebelum korang start cheat day, korang kena tahu intake kalori korang. Intake kalori saya setiap hari, satu hari adalah 2,800. Saya seorang yang memerlukan kalori yang sangat tinggi. Dan besok saya akan makan kalori yang sama juga, 2,800 kalori. Dan semuanya makanan tidak sihat, I'm not kidding, semua tak sihat. Tapi, every time saya nak buat cheat day, saya akan buat intermittent fasting. Intermittent fasting ni saya tak amalkan. Saya hanya buat bila saya ada event. Contoh macam malam tu saya ada kenduri. So hari tu saya ada kenduri ke apa, saya akan makan tak sihat, so I'm gonna do intermittent fasting on that day. Selalunya intermittent fasting ni saya akan buat mungkin sebulan, macam saya kata lah, sama macam cheat day saya. Sebulan 1 atau 2 kali saja, sehari 2 kali. Kenapa saya buat macam tu? Sebab saya nak maintain badan saya. Ada orang ingat buat diet IF ni untuk turunkan berat badan. Saya tak buat IF untuk turunkan berat badan. Saya buat IF saya buat IF untuk maintain badan saya. Okay? Alright? Nah, bagi mereka nonton video live ni, if you want to do cheat day, it's up to you. So tomorrow ingat, tengok saya punya cheat day macam mana. Saya akan tunjukkan pada korang. And saya punya IF start petang tadi pukul 5. So saya punya meal, besok first meal saya akan start pukul 1 petang hari. So saya akan berpuasa dalam 19 jam. Lama gila. So nanti kan besok saya makan apa. Korang in this position, tegak saja. Kalau tak boleh, tak apa, lutut dekat bawah, kaki keluar, letak balik lutut tu, kaki keluar, letak balik, and then sentuh bahu. For beginner, try buat tu. Alright, so sekarang dah pukul 11 pagi. Kita ada lagi dalam 2 jam sebelum makanan yang saya order sampai. Alright, so sebelum kita start, saya tunjuk korang makanan saya. Mari kita explain lagi macam mana saya urus saya punya cheat day dengan IF, intermittent fasting semua ni. Nah, seperti kita semua tahu, banyak orang gunakan IF ni untuk lose weight. Tapi saya gunakan IF ni, teknik IF sebagai tool, sebagai peralatan untuk saya maintain badan saya. Dan saya tak buat ni selalu. Alright, so satu yang saya tak suka pasal IF, sebab konsep IF adalah you berpuasa untuk certain waktu and then you makan untuk certain waktu. Tapi dalam konsep IF juga dimasukkan yang kita kena ikut kalori kita. Kita kena ikut kalori intake. Kebanyakan kesilapan yang banyak orang buat dalam IF adalah intermittent fasting ni tidak ikut kalori. Kalau you sepatutnya ambil 1,800 atau 2,000 kalori sehari, ikut intake kalori korang. Jangan terlalu rendah. Bila terlalu rendah, apa yang berlaku? Badan you guys tak akan ada tenaga. Nah, satu pasal IF yang saya pun tak suka adalah kita diminta untuk berpuasa dalam certain waktu. Bagi saya, kalau berpuasa dalam certain waktu, biasa saya amalkan puasa macam biasa je kan. Kita makan malam, puasa daripada sebelum subuh sampai ke maghrib, and then kita berbuka lah kan. Betul tak? Tapi satu pasal konsep IF ni sebab dia untuk kesihatan. Kita berpuasa untuk kesihatan kita sebenarnya. Okay. Nah, yang tak best ni pasal IF ni sebab bila you berpuasa dalam jangka masa waktu yang tertentu. Contoh kalau last you berpuasa untuk 12 jam ataupun 16 jam. Kita punya metabolism bila kita bangun, katakan you bangun pukul 8 pagi. Bangun pukul 8 pagi, 4 jam selepas you bangun tu, metabolism you hanya aktif dalam masa 4 jam. Selepas tu, metabolism badan kita akan mencari tenaga untuk activate dirinya sekali lagi. Nah, metabolism badan ada di mana badan kita mencari lemak sebagai sumber tenaga. Banyak orang fikir kalau saya buat IF, wow, saya boleh bakar lemak lebih banyak. Tidak guys, kalau korang tak aktifkan metabolism korang dengan memberikannya tenaga, bila ini berlaku, korang punya metabolism akan perlahan. Bila ini berlaku, badan korang tak akan cari lemak sebagai sumber tenaga. Badan korang akan mencari muscle, otot, protein dalam badan untuk tenaganya. So itu kesilapan yang banyak orang buat. IF ni bagus kalau you guys buat bukan hari-hari. Buat dalam certain days. Mungkin seminggu korang buat dalam 2 ke 3 hari atau 4 hari. Limit kenapa ya? Sebab kalau badan kita tidak makan dalam jangka masa yang terlalu lama, lebih daripada 2
atau 4 hari, tengok badan korang macam mana. Kalau badan korang aktif, mungkin korang boleh tahan lebih lama. Kalau badan korang tidak aktif, apa yang berlaku? Badan korang akan jadi lesu, tidak bertenaga, dan yang paling jahatnya, bila korang habis je buat IF, badan korang akan terasa lapar sangat sebab dia tak biasa aktifkan metabolism. Okey, dan yang paling teruk, mungkin korang akan mengalami gastrik. So, sangat susah sebab benda ni. Lagi satu yang paling tak bestnya, bila amalkan IF, intermittent fasting ni, saya sarankan kalau korang ada muscle yang aktif. Macam saya, badan saya penuh dengan muscle yang aktif. Kenapa? Sebab muscle, otot akan bantu badan kita, metabolism kita untuk cari lemak sebagai sumber tenaga. Dia akan bantu leraikan sel lemak tu dengan lebih mudah. Kalau korang amalkan IF, kemudian korang hanya amalkan senaman cardiovascular, bukannya senaman untuk aktifkan muscle, apa yang berlaku? Badan korang takkan ada tenaga. Now, senaman cardiovascular yang normal macam jogging. Jogging ni hanya selepas kita berjogging 30 minit, barulah badan kita start cari lemak untuk dibakar sebagai sumber tenaga. Dalam 30 minit kita berlari tu, badan kita akan mencari makanan yang kita ambil. So, kalau you guys berpuasa and then you jogging, apa yang berlaku? Badan korang tak akan start bakar lemak at the first one. Badan korang akan start bakar muscle. So, kalau buat IF ni, kalau korang hanya fokus pada cardiovascular ataupun korang tak hanya fokus kepada, latihan yang korang aim untuk bakar lemak tu, sebenarnya no, you guys hanya akan buat badan korang lebih lesu, lebih lembik. Ini akan buatkan badan korang jadi kurus lembik ataupun tidak bermaya. Alright, so bagi mereka yang amalkan IF, saya sarankan sangat you guys buat senaman aktifkan muscle. Macam pagi tadi masa saya buat live Facebook, saya buat senaman aktifkan muscle, resistance training, lakukan itu. Alright guys, and then tak kisah you buat IF ke apa, masih lagi pegang konsep bahawa you guys kena tetapkan ikut kalori intake korang. Kalau nak kurang pun jangan banyak sangat. Mungkin kalau 1200 you punya kalori intake, kurangkan dalam 100 atau 200 jadi 1000. Jangan turun banyak sangat, takut badan korang lesu. Nombor 1, jangan buat hari-hari. You buat hari-hari memang ni, bagi saya jangan buat hari-hari. Ada orang mungkin pendapat dia lain, bagi saya jangan buat hari-hari. Alright, sebab kalau you buat hari-hari, metabolism yang akan low. Bila ni berlaku, lagilah teruk badan kita. Okay guys, and then tolong tak kisah you buat IF ke apa, kalau you buat hari-hari, amalkan pemakanan sihat. Macam saya gunakan IF ni untuk amalkan pemakanan tidak sihat. Dan saya buat ni hanya dalam sebulan 1 atau 2 kali. Nah, tadi saya borak pasal IF ni, saya borak pasal cheat day pula. Nah, kenapa saya perlukan cheat day? Banyak orang tak suka cheat day. Nah, macam mana nak tahu you perlukan cheat day ke tak? Ini dia. Kan tadi saya kongsikan, kalau you nak tahu you perlukan cheat day atau cheat meal, senang saja. Tengok cermin, tengok kondisi badan you. So now I'm going to show you my condition body. Macam mana saya lihat badan saya sendiri. So, seperti korang boleh lihat, peratus lemak saya hanyalah 15% saja. So kalau tengok dekat pinggang saya pun lemak tak banyak, sikit. It's like a thin layer of kulit saja. Kaki saya pun lemak tak banyak. Even lengan saya, kalau belakang saya lagi lah lemak tak banyak. It's like a bit, sikit saja. So peratus lemak saya 15. So saya dah stay lean. Sebenarnya dah lebih daripada 2 tahun saya stay macam ni. Tapi kadang-kadang saya hadapi plateau sama macam korang juga. So bila saya hadapi plateau, saya akan buat cheat day. Kenapa? Sebab saya dapati bahawa badan saya tidak sekuat dulu. Nah, bila you stay lean macam saya in this condition, peratus lemak rendah, apa yang berlaku? You akan rasa tak ada tenaga. Badan you akan lemau, cepat penat. So saya gunakan cheat day untuk bagi energi balik. Sebab bila you makan lemak, benda yang berlemak atau benda proses, makanan tu takkan dihadam dalam masa 2, 3, 4 jam. No. Paling lama pun akan ambil masa dalam 2 minggu. Okay, itu paling lama. Paling sekejap pun mungkin 8 hari, 7 hari. Paling lama dalam 2 minggu macam tu. So, bila saya ambil sedikit lemak, dia bagi badan saya sebab tujuan untuk bakar lemak. Dia akan bagi badan saya sesuatu kelainan. Sebab badan saya dah adapt dengan situasi di mana, hari-hari makan sihat, hari makan sihat. So, bila saya suntik sedikit cheat day, the whole day of cheat day, sebulan sekali atau sebulan 2 kali, apa yang berlaku? Badan saya akan restart semula. Badan saya akan dalam keadaan, ada lemak, aku kena bakar. Dan dia memberi tenaga untuk saya punya muscle. Kalau kebanyakan orang, kesilapan yang banyak orang buat, bila dia dah lean, badan dia dah peratus lemak rendah, ini kenapa dia tiba-tiba naik bloated balik, gemuk balik? Sebab dia tak dapat nak sustain, dia tak dapat nak maintain. So rahsia saya, macam mana saya maintain badan saya? To tell the truth, saya dah 2 tahun dah maintain badan saya macam ni. Alhamdulillah, syukur Allah bagi saya peluang maintain. Dan paling saya seronok sebab muscle mass saya makin tinggi adalah sebab saya lakukan perkara ni. So sebulan 1 atau 2 kali saya akan buat cheat day. And then saya gunakannya untuk maintain badan saya, untuk bagi energize balik. Okay, tapi bagi korang yang banyak tanya saya, betul tak buat cheat day? Macam pendapat saya, kalau you nak buat cheat day ke apa, cheat meal, tengok kondisi badan you, tengok peratus lemak you. Kalau you puas hati dengan kondisi badan you, okay buat. Kalau tidak, jangan. Alright guys,
So tengok apa saya makan. And kejap lagi pun saya nak workout. Sebab PKP kita tak boleh nak pergi keluar, pergi main gym. I'm gonna workout at home. We got a barbell, we got a dumbbell. We're gonna do it back today. Kejap lagi saya akan berbuka. First meal yang saya akan makan, I'm not gonna eat. I'm gonna have FBX Fat Burner Extreme. Kan tadi saya borak pasal metabolism kan. Cara saya maintain metabolism saya adalah saya amalkan FBX Fat Burner Extreme. So sebab saya satu hari ni saya tak makan, sebenarnya sekarang dah pukul 11 pagi. So saya dah tak makan 17 jam. Tak makan, minum pun air sikit-sikit je, tak banyak sangat. So metabolism saya dah start perlahan sedikit tau. So saya kejap lagi saya akan ambil FBX Fat Burner sini sejam sebelum saya makan, untuk bantu saya boost metabolism saya. Satu pasal IF, kalau korang start IF, lepas tu korang start nak makan, kesilapan yang banyak orang buat, dia terus makan meal besar. No, makan meal yang kecil dulu bagi boost metabolism sekejap. 1 ke 2 jam baru start makan meal yang besar. Kalau tak, nanti perut korang macam terperanjat, dia tak susah nak hadam tu. So FBX ni dia dibuat daripada herba asli dan juga essence buah-buahan. Dia akan bantu boost metabolism korang. Dia akan bantu korang bakar lemak dengan lebih cepat. Dia akan buat badan korang lebih bertenaga. Bila metabolism korang aktif, korang boleh bakar lemak. Korang boleh cepatkan proses turunkan berat lemak badan sehingga 10 kg dalam 1 bulan saja. So first meal saya adalah ini. Lepas tu baru saya start makan. Nantikan lunch. So makanan dah sampai guys. Let's unwrap it. Wow. Fuyo. Wow. Alright guys, so I have like 4 meals kat sini. Yang saya cakap tadi. So total semua ni dalam 2000 lebih kalori ish. So what I'm gonna finish first, I'm gonna have nachos dulu sebab nachos senang lemau. I'm gonna have nachos first. Dan lepas nachos saya akan makan, wow, this is really good. I'm gonna have roti john, roti john. Dah lama ni kan roti john. Okay, so ini 2 meal dulu saya makan. I'm gonna swap myself with 1,500 calorie. I think so, banyak ni. Alright, see you guys after this. This is my last meal. Tembikai oatmeal. Korang tak nampak oatmeal sebab tembikai dia banyak. And then peanut butter. And saya takkan campur dengan susu. Setiap kali saya makan oatmeal, saya cuma campur dengan air kosong saja. Usually oatmeal ni saya akan makan untuk sarapan selalunya lah. Tapi bila saya macam ni, sebab saya nak cukupkan kalori saya masih kurang lagi 200. Total kalori intake yang ini tak sampai 200 pun sebenarnya. Tapi kita agak-agak je lah kan. Campur dengan tadi pun, you know, apa yang saya makan tadi. So cukuplah 2,800 kalori sehari. So kenapa saya makan pukul 6? Kejap lagi pukul 6.30 saya nak workout. Saya nak buat live Facebook workout. So banyak orang selalu tanya saya, coach, perlu ke lepas kita buat heavy lifting, main besi yang agak berat, perlu kat kita, you know, makan? Sebenarnya tak juga. Korang boleh makan sebelum juga. Sebab saya plan untuk tidur pukul 10 nanti. So paling lewat seboleh-bolehnya makanlah dalam 4 jam sebelum tidur. Kalau kita makan lewat, tak kisahlah siang ke tengah hari ke pagi ke, kalau korang makan and then kurang pada 4 jam, korang terus tidur, apa yang berlaku? You guys tak bagi badan korang untuk hadam makanan tersebut dahulu. Lagi-lagi tadi kita dah makan jahat gila, memang susah nak proses semua makanan tu kan. So bagi badan korang masa lama sikit. So lepas makan ni, last one pukul 6, 6.30 buat Facebook live, and then pukul 10 tidur, rehat. Itu je. Teruskan. 8. Teruskan. Hurrah. Okay, relax. Senangkan diri. Next one kita akan buat perut. So the last exercise we want to do is for your tummy, perut. Hari ni adalah hari Ahad. Today is Sunday. So semalam banyak makan. Semalam saya ikut kalori saya 2,800 kalori. Tapi pilihan makanan saya adalah makanan tak sihat. And saya juga lakukan diet yang banyak orang kata baguslah kononnya, IF, intermittent fasting. Yang saya memang amalkan bila perlu saja. Okay guys, so I'm going to show you how body condition saya sekarang ni selepas amalkan 1 hari cheat day. Bagi orang yang sentiasa bersenam, sangat fit,
bagi saya fit lah. Bagi orang saya tak tahu lah kalau ingat saya fit ke tak. Bagi saya fit. Umur 36 tahun, metabolism saya tinggi. You know, this how my body look like right now. Selepas amalkan pemakanan tak sihat. So if you guys can see, perut saya macam bloated, lebih besar daripada semalam. Macam ke depan sikit kan, right? So lemak pun banyak. Ini baru 1 hari tau. This is like 1 day punya condition punya cheat day. So this is how I look like right now after 1 hari cheat day. Right, macam bloated, right? Yeah, bloated. Pinggang pun size lebih besar. Kalau boleh nampak lebih besar daripada biasa. Pinggang normal saya sebenarnya dalam 29 inci lebih, so dalam 30. Tapi lepas saya amalkan cheat day semalam, saya punya pinggang naik 2 inci. So I'm 32 inch right now pinggang saya. Tapi macam saya kata, saya buat ni memang sengaja. Saya sengaja letak lemak dalam badan saya sebab saya nak ubah badan saya. Setiap sebulan paling kurang saya akan lakukan ni 1 atau 2 kali. Macam saya kata juga, bila kita amalkan pemakanan tak sihat, sebenarnya dia bukannya konsep macam semalam korang perasan saya bersenam. Saya bersenam sampai 3 kali tau. Saya buat lakukan senaman dengan weight sekali. Saya buat back workout full body juga. And then saya buat 2 senaman cardiovascular, 1 dengan weight, 1 dengan body weight. Walaupun saya bersenam, walaupun saya ikut rutin harian senaman saya gila-gila punya, walaupun saya fit, tapi disebabkan amalan pemakanan tidak sihat, pemilihan makanan tidak sihat, dia membuatkan kita akan ada lemak. So ini menunjukkan bahawa tak kisahlah korang fit macam mana pun, bersenam macam mana pun, tapi kalau pemakanan korang tak ada nutrisi, tak sihat pun tak guna juga guys. Alright guys, tak kisahlah diet tu canggih, hebat macam mana pun, korang berpuasa, lepas tu makan sikit pun, it's the same thing. Korang kena fikir pasal kalori intake korang dan pilihan makan korang. Okay, dan saya juga ada pesan semalam bahawa kalau you guys makan makanan tak sihat, paling cepat korang nak leraikan sel lemak tu, paling cepat bagi saya yang fit ni pun, yang metabolism tinggi ni pun 3 ke 4 hari. So saya aim untuk post video ni hari Rabu lepas Zuhur. So hari ni hari Ahad, saya ada masa lagi 3 hari untuk tunjukkan kepada anda macam mana saya perut boncit yang bloated ni, saya akan kempiskan jadi 30 inci semula dalam masa 3 hari dengan mengamalkan makanan yang sihat. Kalau saya buat cheat day, saya makan 3 kali, itu pun 1 kali meal yang baik and 2 meal yang jahat. Saya buat intermittent fasting 16 jam berpuasa dan makan 6 jam. Dibandingkan pula dengan saya amalkan pemakanan harian saya macam biasa, iaitu saya makan 5 kali sehari, termasuk saya makan nasi pun ada, pasta pun ada yang sihat, dan tapi yang paling penting adalah amalan pemakanan sihat. So saya akan bandingkan dengan korang, tunjukkan kepada korang macam mana IF yang betul walaupun dengan senaman, tapi sebab pemilihan makanan tak sihat, dibandingkan dengan senaman yang biasa sama juga tapi pilihan pemakanan yang sihat, tapi banyak kali nilai kalori dia sama. Perbezaan cuma berapa kali saya makan dan jenis makanan saya makan. So saksikan today's hari Ahad. I'm going to see the result in 3 more days. Rabu. Lunchtime, so we got broccoli, pasta, mushroom and salmon and egg. So sekarang pukul 11, makanan time. Okay, so second lunch, nasi putih, broccoli and daging. Early dinner, salmon and egg. Dah pagi Rabu, pukul 6 pagi. Awal kan? Yeah. Hai guys, so hari ni saya tunjukkan korang macam mana kondisi badan saya selepas 3 hari amalkan pemakanan sihat. Now sepanjang 4 hari ni, daripada hari Sabtu sampailah hari ini, hari Sabtu saya beza hari kesemua 4 hari ni adalah di mana hari Sabtu saya amalkan IF dan saya makan semua makanan tidak sihat langsung, no nutrition, tak ada langsung, zero. Burger, hotdog, semua itu yang saya makan pada hari Sabtu. Tapi hari Ahad, Isnin dan Selasa saya amalkan pemakanan sihat. Senaman saya masih buat yang sama. Saya masih lagi mengamalkan 3 kali senaman sehari. Masih musim PKP ni, buat live senaman 2 kali pagi petang, and then bersenam dekat saya ni studio gym ni macam biasa, buat weightlifting. Lepas tu saya masih lagi mengamalkan suplemen FDX untuk bantu saya bakar lemak lebih banyak untuk boost metabolism saya. So it's the same thing. Cuma beza antara 4 hari ni, hari pertama hari Sabtu makanan tidak sihat, hari Ahad, Isnin dan Selasa amalan pemakanan yang sihat. Itu saja bezanya. And then hari Ahad saya dah tunjukkan korang saya punya perut naik 2 inci kan, 32 something. Turun balik pinggang saya, 29 inci semula. So you guys can see saya kurus semula dengan mudah dan senang. Bezanya yang saya nak tunjukkan adalah satu je. Semua manusia sama.
kita gemuk, kita naik berat badan, kita ada perut boncet sebab satu dia, sebab amalan pemakanan kita tidak sihat. So guys, tolong pastikan amalan pemakanan korang sihat. Alright guys, kita gemuk bukan sebab kita tak bersenam. Kita gemuk bukan sebab kita, kita berhenti ambil suplemen ke apa, no. Kita gemuk, kita naik berat badan, kita perut boncet sebab kita tak jaga makan. Itu saja guys. Alright. So, tujuan saya buat video ni nak tunjukkan korang macam mana saya maintain badan saya. Sebab ramai orang tanya saya, coach, macam mana you maintain badan you? Macam mana you boleh tahan tak makan, makanan yang tak sihat semua tu? Saya tahan, tapi bezanya saya buat secara bijak. Okay, sebab tu selalu saya kongsi dengan korang semua dekat video lah saya. Nak jaga badan ni mudah, cuma kita tak tahu cara dia. So, saya dah tahu cara dia dan saya buat dia dengan cara yang menyeronokkan. Saya buat dia nampak best, seronok. So, satu yang selalu saya kongsi dengan semua, you gotta stay positive and always have fun dengan apa yang korang buat. Saya berseronok dengan apa saya buat. Korang bayangkan, korang nampak macam mana saya punya cheat day masa PKP. Saya tak ada rasa boring, tak rasa stress. Saya have fun. You bayangkan you tekan diri you diet sepanjang minggu and then hujung minggu tu you makan sedikit benda tak sihat. It's okay, tak apa. Tapi you kena patah balik dalam situasi badan ni, mari jaga badan you lah. Okay, have fun with it. Nanti saya tunjukkan kepada korang bahawa first, semua mesti sama, kita gemuk sebab tak jaga makan. So jagalah makan anda. Okay guys, amalkan makanan sihat. Pilih makanan sihat. Dalam makanan sihat, kalau bayangkan bila saya pilih makanan sihat, 3 hari je kempis terus. Okay. Nombor 2, have fun with your life. Jangan stres sangat. Banyak orang nak turunkan berat badan ni, nak kuruskan badan, jadi stres. Oh, aku terpaksa tu, aku terpaksa tu. Guys, korang tengok semua video saya. I have fun with everything. Nombor 3 saya nak kongsikan dengan semua. Tak kisah hebat macam mana diet tu pun. Macam diet ayah, banyak orang kata hebat. Saya pun bukan amalkan, tapi saya menggunakannya sebagai saya punya saya punya tools untuk ubah badan saya. Tak kisah hebat macam mana pun diet tu, tapi kalau pemakanannya tak sihat, tak guna. Pilih makanan sihat. Yang nombor 4 yang saya tunjukkan kepada korang juga, kalau korang try nak ubah badan korang, satu, korang kena juga lakukan kepelbagaian. Saya buat semua makanan tak sihat, saya buat. And then ada hari saya ubah, saya tukar. Kenapa? Nah, bila saya buat macam tu, badan saya berubah lebih banyak. Kalau korang perasan, saya punya banyak tanya saya macam mana saya dapat fiber yang semua ni adalah sebab saya sentiasa ubah badan saya. Ada hari saya letak lemak, ada hari saya makan sihat. Bila ini berlaku, badan saya akan sentiasa berubah. Badan saya akan sentiasa nak berubah. Saya punya muscle mass pun makin tinggi. Dulu muscle mass masa saya start semua ni tak sampai 50%. Sekarang muscle mass saya lebih daripada 70%, nak dekat 80%. So it's good. Muscle mass saya makin tinggi, sebab tu korang nampak muscle saya makin padu. Sebab saya sentiasa ubah-ubah, saya tak lakukan perkara yang sama. Fokus pada perubahan. Alright guys, in the end, apa yang saya nak tunjukkan kepada korang, walaupun berlaku, have fun, berseronok. So ini cara saya maintain badan saya. Yang banyak tanya, coach, macam ni you maintain badan you? Dah 3 tahun, alhamdulillah, syukur. Umur saya pun 36. Tak kisah umur you berapa, as long as you have fun and you sentiasa bijak, follow je. Dan banyak juga selalu tanya saya, coach, you tak pernah gemuk. Guys, saya gemukkan badan saya borolkan badan saya sebulan 2 kali. Apa tak pernah gemuknya? And saya purposely buat benda tu sebab saya nak ubah badan saya. Saya suka buat semua tu. Kenapa? Because I have fun with it. So guys, follow saya punya live video setiap hari pukul 7 pagi, follow. Okay, musim PKP ni saya buat video live 2 kali lagi. Pagi pukul 7 dan petang pukul 6.30. Follow je. Giving you more tips. Saya bagi korang banyak senaman untuk lakukannya. Sebab guys, ini yang saya buat dan ini yang saya dah tunjukkan pada korang berjaya. 3 hari je kalau korang turunkan berat badan. Kalau korang betul-betul fokus. Yang penting, fokus betul-betul. Okay guys, see you guys again in the next video. Kalau korang ada apa-apa komen kat bawah video ni dan saya akan jawab. Dan kalau korang ada apa-apa cadangan lagi, komen je kat bawah. See you guys again next video. Yeah, harap video ni membantu.